Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini adalah hari Sabtu, hari kedua Ramadan, dan ini adalah hari yang ke-100. Inilah misi terakhir saya, misi 100 hari. Alhamdulillah, syukur atas kurnia kehadrat Allah Ta'ala sampai juga akhirnya. Jadi episod terakhir ini saya nak bawa kisah dan pelbagai cerita menarik untuk anda saksikan. Tuan dan puan, sebenarnya misi 100 hari ini adalah berkait dengan 7 kebangkitan, di mana saya mula ingin bangkit daripada satu keadaan yang saya rasa tidak tenang, rasa gundah gulana. Jadi saya mula susun strategi untuk bangkit. Jadi 7 kebangkitan itu telah saya nyatakan pada hari ataupun misi ke-51. Pada misi ke-51 saya telah menyatakan tentang bangkit ilmu, di mana saya berpakaian baju yang sama. Jadi bangkit ilmu adalah satu benda yang saya kaji dan saya cari dahulu, kerana untuk mencari perubahan, membuat satu transformasi, memulihkan diri daripada susah hati, keadaan yang gundah gulana, rasa kosong, rasa kehilangan. Jadi saya mencari ilmu. Okey, selepas bangkit ilmu, saya telah menuliskan beberapa ilmu-ilmu yang saya nak perolehi, saya nak mantapkan supaya saya berarah ke arah bangkit yang kedua, iaitu bangkit kerjaya. Jadi bangkit kerjaya ni saya telah melihat dalam banyak aspek. Adakah saya nak terus kekal sebagai seorang kaki tangan awam, sebagai seorang kaunselor hingga pencen? Jadi saya mula melihat apa dan apa kelebihan yang ada pada diri saya. Jadi saya rasa saya nak lebih lagi daripada apa yang saya capai sekarang. Jadi saya cuba menyusun strategi agar pada satu hari nanti yang saya nyatakan, insya-Allah mungkin tahun depan, mungkin 5 tahun akan datang, saya melihat 5 tahun akan datang, 10 akan datang, siapa saya sebenarnya. Jadi mungkin saya nak jadi seorang influencer, motivator terkenal, seorang businessman, ataupun orang yang biasa tetapi banyak menabur bakti pada bangsa, negara dan agama. Jadi selepas saya dah jelas tentang kerjaya, jadi saya mencari kepada kebangkitan ketiga. Kebangkitan ketiga ni penting sebab dia sebagai satu internal ataupun tenaga dalaman, ataupun yang membangkitkan spiritual. Yang ni yang penting, iaitu bangkit jiwa. Bila bangkit jiwa ni, dia kadang-kadang kita nak buat sesuatu, kadang-kadang kita kejap bergerak, kejap kita mundur, sekejap semangat, kejap turun naik ini sebab mungkin kita punya energi dalaman ataupun jiwa, roh kita ni mungkin kita tak betul-betul solid. So begitulah saya cuba perkukuhkan dengan beberapa ilmu, amalan dan sebagainya untuk mengukuhkan jiwa ni. Jadi bila jiwa tenang, insya-Allah segala kejayaan tu akan datang sedikit demi sedikit, insya-Allah. Baik, selepas kebangkitan kerjaya, lepas tu aura kan, pada hari ke-54 saya. Lepas tu saya menetapkan untuk seterusnya bangkit peribadi. Bila bangkit peribadi ni, inilah sebenarnya yang perlu saya perbaiki, iaitu bagaimana image, self development, segi penampilan. Sebab tu dia ada berkaitan dengan perkara yang orang akan lihat secara luaran. Jiwa kita mantap tapi orang nak tengok juga secara luarannya bagaimana, kan? Macam kita bermotivasi, tapi kita mungkin lambat bangun, pergi kerja lambat, pergi mesyuarat lambat. Lepas tu kita pun tidak nampak bersemangat. Jadi orang melihat luaran, juga pakaian, cara bercakap. Bila bangkit kaya ni, ini benda yang saya mungkin tetapkan 5 tahun lagi, ataupun kita tak tahu, mungkin rezeki Allah cepat. Tapi ini yang saya nak kejar. Dari segi mungkin dalam satu kerja itu adalah mungkin kekayaan tu kena ada bisnes. Mungkin ada satu perkara yang saya buat, kepakaran saya menuju ke arah kekayaan. Jadi kaya ni penting sebab saya nak bantu lebih ramai orang. Jadi lepas bangkit kaya, atasnya ada bangkit aura. Aura ni adalah satu benda yang orang lihat secara tak nampak, tapi dia terkesan. Pertama, aura kasih sayang. Orang tengok kita dengan penuh rasa kasih sayang. Jadi tiada hasad dengki, tiada musuh
yang tu yang akan tersemai. Dan dalam aura ni saya ceritakan banyak panjang lebar tentang aura. Ada 4 atau 5 aura. Dan seterusnya, yang paling penting, yang tu yang terakhir ialah bangkit sihat. Bangkit sihat ni, kalau kita ada semua kebangkitan, tapi akhirnya kita berkursi roda, kan? Duduk berkursi roda, duduk terlantar pun tak nampak yang dikatakan kejayaan. Jadi yang itulah matlamat yang dulunya, yang sebelum ni saya tak sihat, banyak sakit. Jadi alhamdulillah, dengan semua benda yang ada, kebangkitan, 7 kebangkitan ni, kebangkitan yang ketujuh adalah bangkit sihat. Yang itulah yang sebenarnya matlamat yang kata apa, terakhir, dan matlamat jangka panjang, kan, selain pada bangkit kaya. Dan itu saja misi yang terkandung dalam semua misi-misi 100 hari ini yang saya sampaikan sebenarnya untuk diri saya, dan dalam masa yang sama saya berkongsi dengan anda. Jadi misi 100 hari ini berkaitan dengan 7 kebangkitan ini. Dalam masa yang sama adalah perkara yang saya cuba buktikan pada orang bahawa saya ke arah kejayaan, ke arah untuk memperbaiki diri supaya lebih baik. Mungkin tidak dilihat secara keseluruhan, tapi saya sendiri terkesan. Okey, jadi dalam misi 100 hari ini, apa kelebihan, ada kekurangan yang saya lihat pada diri saya lah. Jadi saya, pertama sekali, saya bertambah sihat. Yang tu jauh beza sekali. Yang tu saya orang kata apa, saya terkesan sangat sebab sihat. Yang kedua adalah peribadi saya berubah. Kerana daripada dulu mungkin saya ni kejap semangat, kejap tak semangat. Jadi yang semangat yang saya nampak adalah segi bangun pagi. Bangun pagi tu saya bangun seawalnya, saya dah merancang awal. Jadi dan alhamdulillah dalam 100 hari ni jarang. Ada jugalah masa hari ke-90-an tu, saya ada jugalah yang bangun lewat dan sebagainya. Kadang-kadang malas nak bergerak dan sebagainya. Kita manusia, kan. Tetapi daripada awal sampai akhir memang saya bangun pagi dan tak tidur lepas subuh. Yang itu adalah antara yang kita nak bangkitkan aura kejayaan, aura rezeki, kan? Aura rezeki. Jadi sihat, bangun pagi. Lepas tu saya dah mula berfikiran secara positif. Dulu rasa marah, rasa ada perkara yang tidak puas hati. Tetapi kini saya rasa saya maafkan semua orang. Saya sayang semua orang. Saya nak cerita yang positif je. Jadi saya kalau boleh, apa saja curahan saya dari segi YouTube, video, FB Live, dalam penulisan saya dalam Facebook atau Instagram, saya nak cerita yang positif je. Saya nak ajak orang buat positif. Itu perkara yang seterusnya. Dulu kalau kawan-kawan mengadu sesuatu, saya mungkin akan, walaupun saya kaunselor, tapi bila dengan kawan-kawan, kadang kita juga terkesan dengan perasaan mereka. Kalau mereka marah, kita pun rasa turut marah. Sebab apa yang dicerita berkaitan dengan kita sebagai seorang kawan baik. Tetapi mungkin dalam misi 100 hari ni, kawan-kawan berperasan, kau ni lebih positif lah. Jadi macam tak seronok pula nak mengumpat ke, nak mengutuk orang ke. Jadi saya fikir semua it's all happen, perkara yang berlaku ni semua ada reason. Okey, jadi saya rasa macam tak apalah. Apa yang dicerita tu betul, apa yang berlaku pun betul. Jadi macam mana nak cari jalan penyelesaian supaya kita pun orang kata apa, satu buat dosa mengata orang, satu lagi bukan baik sangat saya ni, tapi mungkin saya dah lebih positif. Macam tu lah. Okay, yang tu antara perkara yang nampaknya antara positif yang saya dapat. Lepas tu seterusnya ialah saya semakin slim lah. Walaupun agak slow, pada awal-awal tu memang laju penurunan tu, sampai saya menang lah dalam weight loss challenge yang dianjurkan kata apa, sebuah satu badan, satu anggota body support yang sangat-sangat bagus. Terima kasih Datuk Zul, terima kasih Kak Sabrah, Azam yang banyak bantu sehingga kata apa, daripada sakit dulu, banyak sakit, terlantar, ajak sakit, jadi alhamdulillah dah jarang sangat, syukur sangat-sangat. Jadi saya pun dah daripada masuk dulu misi 100 hari tu dekat 100 kg, sekarang ni saya berada dalam 80-an je, kan, 85 macam tu. InsyaAllah saya akan teruskan lagi misi saya untuk capai 20 kg. Sebenarnya 100 hari ni saya target 20 kg, tapi sebenarnya itu antara yang tidak berjaya. Itulah kekurangan dia.
Di sebaik kelebihan-kelebihan suatu hari, ada juga kekurangan. Mungkin kerana saya tidak aktif sangat, nak salahkan PKP tak boleh juga, tapi mungkin saya tidak aktif sangat, orang kata apa. Lepas tu dah tak pergi kelas online pun kadang-kadang tengok, kadang tak, kebanyakan tak lah. Sebab bila dah ada dalam situasi environment keluarga ni, banyak tumpukan keluarga. Jadi kekurangan dia ialah dari segi bangkit kaya tu tak nampak kaya lagi lah, kan? Je macam sama je. Cuma rezeki tu alhamdulillah, rezeki banyak yang datang tu tanpa disangka. Okey, lepas tu aura tu saya tak tahulah, mungkin anda lihat, tapi mungkin alhamdulillah saya cuba menarik aura-aura positif. Jadi mungkin kau bolehnya tak naklah ada orang tak suka dan sebagainya. Kau boleh saya nak sayang, orang kata apa, suka semua orang, dan orang pun benda yang sama pada saya. Jadi alhamdulillah, kekurangan pun saya lihat mungkin dari segi kelebihan dan kekurangan adalah segi saya bercakap. Orang kata apa, pada awal tu memang cakap tu memang meleret-leret. Lepas tu saya mungkin dah ditambah dengan ilmu. Lepas tu cuba perbaikilah. Tapi memang agak susah lah sebenarnya nak jadi macam influencer yang bercakap petah, lepas tu tersusun rapi dan ringkas. Saya masih lagi belum ke arah tu, tetapi saya ke arah tu. Jadi cuba kurangkan banyak post-post kan. Jadi benda-benda tu saya akan kurangkan. Jadi itu antara benda-benda yang belum nampak lagi, tetapi insya-Allah ke arah itu. Jadi saya rasa insya-Allah, walaupun saya menutup tirai 100 hari, tetapi apa saja tujuh kebangkitan, apa saja ilmu yang ada tu, saya akan lihat balik, saya akan kaji balik, saya akan refresh balik ilmu-ilmu yang saya pelajari ni. Sebab ilmu ni kadang-kadang kita akan lupa. Jadi apa yang saya cerita tu dalam video, saya akan tengok balik, macam seolah dengar kuliah sendiri, kan? Lepas tu saya tambah lagi ilmu tu, saya mantapkan, kan? Al-ilmu bila amalin kasyarin bila samarin. Ilmu tanpa amal seperti pokok tidak berbuah. Jadi insya-Allah saya nak anda saksikan rakan-rakan saya memberi komen-komen yang positif dan penambahbaikan daripada mereka. Itu yang buatkan saya terharu sangat. Terima kasih rakan-rakan yang menghantar video. Ini antara perkara yang saya tak jadi, rancang tak jadi, kerana saya nak interview mereka, bawa handphone ni interview mereka. Tetapi ada orang-orang yang saya tak dapat lah, terutama buah-buah saya. Tapi tak apa, rakan-rakan ini adalah orang yang penting dalam hidup saya. Terima kasih anda saksikan. Saya nak memperkenalkan rakan-rakan saya yang hantar video ni. Terima kasih sangat. Saya rasa terharu sangat. Ya Allah, ya Tuhanku, hanya Allah saja dapat membalas jasa-jasa mereka. So orang yang pertama ni, ini orang yang pertama, rakan daripada Makuma. Makuma ialah Majlis Kaunseling Kerjaya Universiti Awam Malaysia. Jadi kami bersidang 4 tahun sekali. 4 kali setahun. 4 kali setahun. Jadi semua daripada kawan-kawan Universiti Awam kami berjumpa. So mereka ni adalah kawan-kawan baik saya, yang kami ada grup sendirilah, kan? Grup sendiri. So Kak Mas ni, terima kasih, kaunselor daripada USIM, seorang yang sangat senior dalam Makuma. Saya menghormati beliau. So kita dengarkan apa kata Puan Mas ni, ataupun sepanggil Kak Mas ni. Ridwan, tahniah kerana menghampiri 100 hari dah misi bersama kaunselor. Jadi banyak yang telah saya dapat melalui sharing dan tips yang Ridwan berikan. Alhamdulillah. Saya suka 11 cara bagaimana nak jadi popular di Sokmed, ya. Sebab saya tak tahu caranya. Dan saya harap perkongsian ini dapat diteruskan, dan kalau dapat di-share macam ada slide-slide juga tu, saya rasa agak menarik jugalah, supaya kita boleh lebih faham, terutama kalau macam saya ni orang visual ni, diperlukan something untuk dibayangkan. Okey, terima kasih. Alhamdulillah. Okey, terima kasih pada Kak Mas ni. Okey, seterusnya rakan baik juga daripada Makuma, iaitu Kak Faridah. Kak Faridah ni antara otai lah dalam Makuma ni, orang lama. Saya masuk pun bila saya daripada ujian daftar, saya masuk semula ke bahagian awal pelajar sebagai kaunselor pelajar. Di situ saya terlibat lah dengan mesyuarat Makuma ni. Jadi saya jumpa dengan Kak Faridah ni. Jadi Puan Faridah ni kaunselor daripada UMP, Universiti Malaysia Pahang. Jadi terima kasih kepada Kak Faridah kerana sanggup
ataupun bersempatan dengan sibuk ni sanggup menghantar video. So saksikan. Hari ni saya Puan Farida nak kongsi sikit lah macam mana saya kenal dengan CR. Actually kami ni sama dalam Majlis Kaunseling dan Kerjaya Universiti Malaysia. Ni merupakan adik lah kepada saya. So saya selalu panggil dia Wan. Okey, jadi kalau tanya slot, saya kira banyak slot yang saya suka. Tapi yang paling saya kagum adalah kesungguhan Wan untuk buat slot selama 100 hari. Maknanya 100 slot dan 100 rakaman yang beliau perlu habiskan. Jadi sebagai kata-kata semangat untuk Wan, Kak Ida doakan semoga awak sukses. Cari lagi potensi diri yang ada sebab awak banyak kelebihan-kelebihan yang awak ada. So guna dan manfaatkan semua yang Allah beri pada kita. Semoga sentiasa lebih cemerlang dan berjaya di masa hadapan. Assalamualaikum. Terima kasih pada Kak Farida. Okey, seterusnya ni seorang kenalan saya, seorang kawan saya. Asalnya dia buat internship dekat UPM. Jadi mereka ni 4 orang kawan-kawan ni. Dua USIM, wanita-wanita, dan 2 lagi daripada UM, lelaki yang wanita, lelaki yang perempuan lah. So lelaki yang perempuan ni, Syahar dan Dayah ni, mereka dah berkahwin. Tak sangka couple-couple masa internship tak perasan pun, tengok lepas internship berkahwin. Dua lagi ni adalah Soha dan Ila. Jadi Sohan yang hantar rakaman video ni, terima kasih. Tak sangka kata Soha yang hantar video ni. Jadi Soha adalah pelajar counselling di USIM, dan seterusnya banyak lepas habis internship masih ke IMTAS. Terima kasih kerana menghantar video. So kita dengarkan apa kata Soha daripada Kelantan, jauh. Assalamualaikum, hai, saya Soha. Saya mula mengenali Syed Rizwan ni pada tahun 2014. Pada masa tu saya adalah kaunselor pelatih di unit kaunseling UPM dan Syed Rizwan supervisor saya. Saya biasanya panggil Syed Rizwan ni Cik Wan ataupun most of the time bos. Sampai sekarang pun masih panggil bos. Jadi bos, saya suka semua video bos sepanjang 100 hari ni. Sebab saya rasa macam semuanya sangat kena dengan masyarakat kita, dengan apa yang terjadi sekarang, dan kadang-kadang tu apa yang bos cakap tu macam kena setepik atas dahi. Jadi saya harap bos dapat buat lebih banyak video-video ni di masa akan datang yang boleh kami jadikan pengajaran, petunjuk, tauladan. Mungkin bos boleh buat 365 hari pula. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih Soha. Ya Allah, terharu saya. Okey, seterusnya saya nak memperkenalkan seorang kawan saya daripada UM. So ini kami UM, kita ada kawan-kawan geng. Jadi saya tahun 1 tu saya duduk dekat Kolej Zakbar, Kolej 7. Lepas tu dalam semester kedua tahun 1 tu saya dah pergi ke rumah sewa. Di rumah sewa ni ada kawan-kawan dalam 10 orang ni memang semua kawan-kawan baik. Helmi, lepas tu Hakim ni lah yang menghantar video ni. Tak sangka dia dekat kalangan kawan-kawan rumah sewa ni. So Hakim lah, kata Hakim ni dia jurusan bisnes. So bersebelahan dengan kami lah, seberang jalannya. Saya fakulti pendidikan UUM, ambil kaunseling. So Hakim ni dengan Helmi, dengan Said, dengan Farid, jadi mereka ambil kata apa, bisnes. Jadi kawan-kawan rumah sewa lagi ada Nasir, Ayun, lepas tu ada lagi Zamani, dan ramai lagi lah. Jadi saya rasa terharu. Okey, kita dengar apa kata Hakim. Assalamualaikum Tuan Rizwan. Tahniah kerana dah menghampiri misi 100 hari bersama kaunselor. Banyak tajuk-tajuk yang dibincangkan dalam video tersebut memang memberi manfaat kepada saya sendiri. Banyak menambah ilmu pengetahuan juga. Harap dapat diteruskan lagi, dan saya rasa Tuan Rizwan mungkin boleh cari satu trademark lah. Tak kisah trademark ni, kadang-kadang cara pemakaian kita pun boleh kira sebagai trademark, ataupun ada kata-kata hikmah yang boleh diselitkan setiap kali sebelum ataupun selepas habis video tu.
So banyak benda boleh diimprovekan lagi, ditingkatkan lagi. Walau bagaimanapun tahniah, yang pentingnya banyak memberi manfaat kepada pendengar-pendengar semua. So tak ada apa lagi yang saya nak ucapkan. Selamat maju jaya, good luck, teruskan dengan banyak video lagi. Okey, tahniah. Okey Kim, terima kasih sangat Kim. Memang Hakim ni selain pada hantar video ni, dia hantar juga rakaman suara yang dia banyak tegur saya dari segi macam mana kita kena ada tagline setiap kali bermula atau berakhir tu kena ada. Saya tagline saya rezeki power, tapi bila dia akhir hujung-hujung tu saya lupa kataan rezeki power kan. So yang tu saya create supaya orang ingat saya kan. Ada orang influencer atau motivator dia akan gunakan renung-renungkanlah sama beramal. Jadi insyaAllah itu rezeki power tu satu tag saya, dan insyaAllah saya akan guna dan mungkin perbagiankan lagi. Seterusnya mungkin saya banyak tak fokus pada kata apa sesuatu perkara lah, yang contohnya orang kata inilah kepakaran saya. Mungkin saya nak bawa lepas ni tentang masyarakat, tentang kekeluargaan. Mungkin itulah kepakaran saya. Dalam masyarakat ni termasuk juga pelajar. So apa saja saya lihat dalam masyarakat, saya nak sebagai orang tengah yang membetulkan keadaan, yang menenangkan keadaan, dan apa sebenarnya yang terbaik untuk mereka. Mungkin cara komunikasi, mungkin cara pandangan, sudut pemikiran, dan bagaimana supaya jika ada emosi yang tercela, bagaimana nak selesaikan. Jadi saya nak mewakili sebagai masyarakat yang jadi orang tengah. Jadi itulah yang mungkin saya akan lebih pada situ. Dan mungkin saya akan cerita tentang pengalaman-pengalaman. Sebelum ni memang saya misi 100 hari saya nak cerita pasal pengalaman-pengalaman klien, pengalaman saya handle, tapi mungkin tak banyak. Dan banyaknya sekitar tentang pengalaman saya juga keluarga saya. Jadi mungkin saya kena perluaskan. Terima kasih Hakim yang memberi pandangan-pandangan yang sangat-sangat bagus. Terima kasih sangat. Salute you bro. Okey, seterusnya saya ini memang dalam banyak video saya Live saya banyak sebut dia. Sebab satu, dia orang yang sangat-sangat banyak bantu saya. Bila kita rasa, bila saya ni rasa macam kata apa tak ada idea, so saya call Sifu saya ni yang saya panggil Abang Smart. So memang gelaran dia Abang Smart, memang smart pun orang ni, handsome orang dia. Nama sebenarnya lah Farizan kan, Tuan Farizan. So jadi bila saya call Abang Smart ni, banyak idea saya dapat. Kadang nak dapat 1 point je, tapi dia bagi sampai 10 point. Jadi ada yang saya nyatakan, yang banyakkan idea-idea daripada beliau, dan ada juga yang saya simpan. Jadi kadang-kadang tu memang saya terharulah. Kadang-kadang dan dia banyak juga datang berkolaborasi, sinergi dengan saya. Datang daripada Lebu Pahang tu, datang ke sini untuk bersinergi. Jadi Abang Smart ni banyak orang kata apa memberi kesan. Dia dah lah mengajar saya tentang ilmu kejurulatihan, team building. Dan juga orang kata apa, inilah guru yang juga sebagai kawan. Banyak guru-guru yang saya nyatakan dalam misi 100 hari ni, tapi mereka tidak seakrab, serapat Abang Smart. Jadi setiap kali FB Live dia muncul, memang dia akan support sentiasa. Dalam penulisan saya dalam kata Facebook pun dia selalu support. Jadi memang tak dapat lari lah daripada Sifu saya ni. So kita dengarkan apa kata Sifu. Saya mula mengenali Kaunselor Muhammad Rizwan ketika dalam sebuah program yang saya anjurkan, iaitu Train of Trainer di Kampung Lebu, Bentong. Dan sejak itu saya mula memanggil beliau dengan gelaran Abang Long sehinggalah sekarang. Saya sangat-sangat nak bagi tabik spring lah pada Abang Long atas usaha dan komitmen Abang Long dalam menghasilkan sebuah rakaman yang memerlukan 100 hari rakaman untuk berkongsi bersama dengan masyarakat. Dan saya kira ini satu semangat yang sangat-sangat konkret yang ada pada Abang Long. Dan semuanya best-best. Cuma ada dua video yang dah tentu best pada saya, ialah pertamanya rakaman bersama dengan Abang Long di UPM. Dan yang kedua adalah rakaman Abang Long yang terkini, iaitu berkenaan dengan tajuk gelaran dan panggilan nama. Itu memang best lah. Dan untuk Abang Long, saya doakan Abang Long sentiasa sukses, lebih cemerlang, dan lebih berusaha untuk berkongsi maklumat, terutama dalam media sosial. Dan yang lain tak ada apa, saya hanya ucapkan
sukses untuk Abang Long saja. Okay, terima kasih Sifu, ya Allah, terharu kan. Sifu ni memang dengan angle-nya, dengan gambar yang cantik dan sebagainya. So memang saya doakan Sifu jadi YouTubers lah lepas ni. So banyak video, so boleh follow lah Farizan dan juga page beliau dan YouTube beliau lah. InsyaAllah. Seterusnya saya nak memperkenalkan seorang kawan baik lah yang saya panggil Datuk. Saya panggil Datuk, dia pun panggil saya Datuk. Jadi memang kita orang memang kawan baik, kata apa, dalam senegeri. Lepas tu daripada dia masuk kan, baru saya tahu banyak bakat yang ada pada diri dia. Dia artis dahulu, sebelum masuk ke UPM ni dia artis kan. Kata bekerja dengan Razak Muhyiddin, lepas tu dengan Farid Kamil. So dia dah biasalah dengan era Fazira, Yusri, Abdul Halim dan sebagainya. Bila dengar cerita artis seronok kan. So banyak kerja dengan Salih Yaakob. Jadi saya nak dengar, saya nak anda dengar kata apa yang akan dikatakan oleh sahabat baik saya ini yang biasa susah dan senang bersama saya. InsyaAllah kita dengarkan Datuk Mozaik Idris. Okey, Assalamualaikum. Saya perkenalkan diri saya. Nama saya Mozaik Idris, ataupun sekarang lebih dekat lagi ataupun lebih mesra saya gunakan nama DJ Momo Raja Lawak. Saya mengenali Syiar Rizwan ini pada sekitar tahun 2007, kalau tak silap saya bulan 11, dan beliau merupakan bos pertama saya. Mula-mula saya bekerja di UPM dan orang ramai panggil dia Wan, Encik Ridwan dan sebagainya. Abang Long pun ada kan. Tapi saya lain sikit. Saya panggil dia Datuk. Antara kami saja menyapa antara satu sama lain Datuk. Kenapa tu tak perlulah saya nak explain kat sini kan. Ini seorang yang sangat soft spoken, seorang pula kan, seorang yang sangat humble, dan beliau juga mudah didekati. Jadi orang kata memang sesuai lah beliau menjawat jawatan sebagai seorang pegawai psikologi ataupun kaunselor. Kaunselor 007. Itu nombor lesen dia tu, kalau tak silap saya lah. Kan. Okeylah, apa yang saya respect ataupun saya tabik spring pada Syiar Rizwan ni, pertamanya adalah istiqamah beliau di dalam melakukan slot video selama 100 hari ni. Pada mulanya saya terfikir juga, apa 100 hari ni endingnya apa nanti? Itu satu perkara. Yang kedua, boleh ke dia nak capaikan 100 hari tu? Bukannya satu tempoh masa yang pendek. Tapi Alhamdulillah akhirnya tercapai juga. Tahniah juga saya nak ucapkan kepada Syiar Rizwan. Akhir kata daripada saya nak ucapkan tahniah, dan gali dan terus gali apa saja potensi diri ataupun bakat yang ada pada Syiar Rizwan, dan perbanyakkan brainstorm dengan rakan-rakan. Jadi, apa-apa, keep it up dan good luck Syiar Rizwan. Terima kasih Datuk. Memang betul lah. So bila teringat balik apa yang Mozaik ataupun Momo Raja Lawak dia cerita pasal bila dia masuk, saya bos pertama beliau. Wallahu akbar. Teringat satu pantun yang memang kawan baik kami iaitu Anwar Shah selalu bagi pantun tu. Sampai boleh hafal apa pantun dia. Pantun dia berbunyi begini. Pulau Pinang Bandar Baru, Captain Light menjadi raja. Bila terkenang kisah lalu, rasa menitis air mata. Allahu akbar. Jadi itulah kata pantun yang bila kita kawan-kawan kita duduk sama cerita balik, so ia akan terkenang. Saya nak cerita jani yang mungkin terakhir. Jadi ada 7 rakan-rakan baik saya yang penting dalam hidup saya, yang hantar ini adalah yang terakhir, iaitu Bob Danish. Bob Danish ni orang yang penceri office. Kalau tak ada dia rasa macam tak kena lah. Jadi macam kalau dia ada tu dia akan menceriakan. Kalau ada yang bergaduh masa muka ke, ada dia akan dengan gurauan dia, dengan lawak dia, memang akan kita semua akan tergelak kan, baik bos ke, baik staff ke, siapa saja. So orang yang sangat merendah diri, seorang pemimpin yang tinggi dalam kesatuan sekerja di UPM ni, tetapi dia boleh atas boleh bawah. So dia ni memang berbakat besar. Selain ada lontaran suara, saya kagum bila dia bercakap tu, dia memang
ada suara emas lah. Boleh menyanyi sedap, boleh jadi DJ, boleh jadi host, jadi MC. Jadi bila setiap kali program kami, dia lah jadi MC. So silakan kita dengar daripada Bob Danish iaitu Syariman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syariman Muhammad Arif, staf Universiti Putra Malaysia. Mula bertugas di UPM pada awal tahun 2000. PTJ pertama yang saya bertugas ialah di Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi. Kalau nak ikut cerita saya kenal CR Rizwan ni memang dah lama lah, sebelum dia melaporkan diri di UPM lagi. Pada masa tu beliau ada melakukan kerja-kerja sembilan. Salah satunya ialah mengajar adik saya yang sedang dalam persediaan untuk menghadapi peperiksaan. Cuma saya tak ingat pada masa tu adik saya tengah nak ambil PMR ataupun SPM. Tapi begitulah ceritanya detik awal persahabatan kami. So memang lepas dia masuk UPM, hubungan kami semakin akrab, makin hari makin baik. Huha sana, huha sini, sharing itu, sharing ini. Dan saya pun panggil dia aku kau je. Walaupun dia bos saya, tapi saya panggil aku kau je. Cuma saya betul-betul jaga bila saya dan dia berada di ruang rasmi yang sama. Maksudnya seperti mesyuarat, seperti perbincangan rasmi, presentation. So pada masa tu memang saya akan panggil dia Encik Rizwan ataupun Bos Rizwan. Itu memang saya betul-betul jaga. Walaupun kami memang kenal dah lama, tapi apapun dalam organisasi dia tetap bos saya. Okey, menyentuh mengenai slot 100 hari bersama kaunselor yang beliau usahakan, saya memang amat respect, salute apa yang telah beliau usahakan itu. Sememangnya kalau tuan-tuan dan puan nak tengok apa yang beliau lontarkan dalam share tersebut memang mempunyai banyak mesej yang berguna dan syarat dengan pengajaran. Saya antara slot yang begitu terkesan dan saya kira terbaik pada kacamata saya dan memang melekat dalam kepala otak saya ini ialah slot tiada kejayaan tanpa dugaan. Tiada kejayaan tanpa dugaan. Beliau menggunakan analogi kisah 3 budak hitam, di mana 3 budak hitam ini mewakili 3 karakter manusia yang ada dalam masyarakat pada hari ini. Karakter pertama, kalau tak salah saya, karakter yang positif. Karakter yang kedua, karakter yang suka bersaing secara sihat. Dan karakter yang ketiga tu karakter yang suka menjatuhkan orang lain. So saya tak perlu nak ulas lebih banyak. Tuan-tuan dan puan boleh tengok. Bukan saja live yang saya katakan sebentar tadi, tapi tajuk-tajuk yang lain pun amat baik untuk kita dengar. Dan adalah lebih baik sekiranya dapat kita kongsikan dengan ahli keluarga kita, kawan-kawan kita di luar sana yang tidak menonton live CR Rizwan. Okey, so akhir kata saya doakan agar CR Rizwan terus maju jaya. Semoga ukhuwah kita, persahabatan kita akan kekal hingga hujung nyawa. Saya tinggalkan dulu rakaman saya ini dengan 2 rakaat pantun. Badan Kak Ani memang berat, moga CR Rizwan sukses dunia akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semuanya telah selesai. Terima kasih Syarima, Bob Danish. Betul lah bila Bob Danish cerita pasal mengajar adiknya Adeli. Masa tu Adeli rasanya kecil lagi. Masa Adeli tu masanya nak ambil UPSR tak silap. Saya mengajar dia sains, saya mengajar dia matematik dan juga bahasa Melayu lah. Masa tu saya tak masuk lagi UPM. Saya masuk UPM 2003. Bayangkan saya mengajar adik Syarima ni. Masa tu saya dah kenal dengan keluarga Syarima ni pada tahun 2002 macam tu. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Saya rasa anda boleh lihat balik. Mana tahu lepas ni tengok saya dah tak post video dalam Facebook. Jadi anda boleh intai lah YouTube saya. Walaupun saya tak post kat situ, saya akan post dekat YouTube. Ikutlah perkembangan saya, insya-Allah. Jadi rajin-rajinlah tengok kat YouTube. Tetapi insya-Allah saya akan juga tinggalkan seskala lah penulisan-penulisan saya dekat Facebook. Kat Instagram ni saya pun tak aktif sangat, tapi seskala saya singgah juga Instagram saya. Jadi saya nak tumpukan pada family dan juga saya nak mendalami ilmu, nak baca buku, dengar perkongsian influencer, tengok motivasi, tengoklah ustaz-ustaz, tambah ilmu.
Jadi yang terakhir saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang support saya daripada awal sampai akhir. Terima kasih kepada rakan-rakan yang contohnya Sifu Abang Razali, so orang hebat dalam pidato, belajar Akademi Motivator. So dia coach saya peribadi, so dia nak membentuk saya. Dia kata kena ada pantun, kena ada kias, kena ada cara persembahan, ada pidato, ada macam-macam lah. So saya kena belajar lepas ni. Saya pergi Akademi Motivator sekali dua je, lepas tu saya dah tuang kelas. Jadi insyaAllah saya akan ikuti kelas Datuk lah. Tapi secara ringkas saya nak ucapkan terima kasih kepada ibu saya, iaitu mak saya di kampung. Terima kasih atas doa, selalu support. Di akhir hujung ni pun dia nak tahu apa perkembangan. Dia ingat apa yang setiap video tu dia ingat. Itu yang saya kagum dengan ibu saya lah, mak saya. So dia tanya sebagainya. Di hujung ni mak saya tanya, siapa adik MR? Nanti saya akan ceritakan, bongkarkan sampai ni dalam edisi khas siapa adik MR. Lepas tu isteri saya, ya Allah, yang banyak menyokong saya, yang banyak berkorban, kata apa, anak-anak masih kecil. So dia support saya sebenarnya. Cuma saya nampak dia macam tak support, tapi sebenarnya dia support. Terhasilnya 500 hari kerana supportkan kawan. Juga saya nak rakan kepada tim bahagian kaunseling UPM yang banyak support saya, kepada orang-orang kampung. Ni orang kampung saya, orang kampung Paya. Terima kasih kerana support. Kata apa, antaranya mungkin Bakar Jiju yang banyak bagi input IT ni. Jadi terima kasih kepada orang kampung saya, keluarga besar saya, makcik-makcik saya, Cik Jia, Mak Yang, kata apa, Mak Teh, Rozi, semua sekali lah. Kata apa, Pak Hitam, keluarga besar belah-belah mak saya pun terima kasih. Abang Long, Ayah Din, Cik Pian, Cik Liza, Cik Ia, semua sekali lah, sepupu-sepupu saya. Dan yang terakhir lah rakan-rakan FB yang saya sayangi, kerana rakan-rakan FB meliputi keluarga saya, kawan-kawan baik saya dan suruhan. InsyaAllah kita akan terus berkenalan. Jadi itu saja, inilah yang terakhir daripada saya. Saya mohon ampun dan maaf sekiranya ada salah dan silap. Jadi serangkap pantun daripada saya. Jika tidak kerana bulan, masakan bintang terbit tinggi. Jika tidak kerana tuan dan puan, masakan saya berada di sini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hingga berjumpa lagi. Bye bye.